pendidikan ataupun pengetahuan amat kurang. Amat kurang kan. So, totally kat town lah. Kita orang tak jenis di rakyat, khususnya warga Kuala Lumpur ni tak pentingkan kebersihan sampah-sampah serta pengurusan sampah Malaysia pun tak berapa bagus lah bagi saya. Sebab saya duduk di kawasan area Kepong, pada minggu lepas, bulan lepas, timbunan sampah dekat kawasan Kepong tu terlalu banyak sehingga melimpah di MR2 highway. Pengurusan sisa pepejal ni, kita tahu sampah yang rakyat Malaysia tahu sampah ni umpama sampah plastik, sisa makanan, tapi sisa pepejal, contohnya perabot lama ke, kereta lama ke, motor lama ke, yang tu tidak, kita tak tahu nak buang kat mana. Kita semua buang kompos satu tempat ya. Tapi bila kompos satu tempat, pihak pengurusan sampah Malaysia dia ambil untuk sisa plastik-plastik, sisa makanan. So timbunan sisa perabot ke, kereta lama ke, motor lama, dah ada mana. So kebanyakan bagi saya itulah pendapat saya. Okey, setengah-setengah tempat, bukan setengah-setengah shopping mall, kebanyakannya mereka sudah mula implement recycle bin. Dia ada 3 jenis recycle bin, ada kertas, botol-botol dan ada plastik-plastik lah, kontainer yang perlu diasingkan. Jadi itu memudahkan pihak pengurusan untuk macam kontraktor pembersihan mengasingkan tak kala mereka dispose sampah-sampah tersebut. Jadi itu akan menjimatkan masa juga untuk pengasingannya bahan-bahan tertentu lah. Saya rasa kurang penadahan, sudah sangat sesuai kita nak bersyarat mana ada tempat. Kita boleh bermula dari rumah lagi. Tapi disiplin tu mesti dari rumah. Maknanya kena asing kaca ke, plastik ke, kertas ke. Tapi mungkin di Malaysia ni cara tradisinya kita masuk sampah semua dalam satu tong. Jadi benda tu mungkin menyusahkan pihak PBT lah. Tapi maksud saya tadi, kalau kata rakyat Malaysia boleh berdisiplin dari rumah lagi, jadi kita boleh menangani masalah ni. Saya suka dengan pendapat yang baru dilontarkan tadi. Mungkin aspek kebiasaan yang telah pun kita ikuti dari dulu lagi, letakkan semula satu beg, ini menyusahkan pihak PBT. Tapi dengan latihan, jadi kita optimistik bila mana tidak lama lagi mungkin ini akan dijiwai oleh seluruh rakyat Malaysia supaya masalah dapat diselesaikan. Kita ada beberapa statistik yang kami kongsikan dengan anda pagi ini. Kalau boleh terus kita lihat pada skrin pagi ini untuk kita saksikan bagaimana senarionya di Malaysia isu pembuangan sampah. Kalau ikut ketiga sekarang 30,000, bagaimana cara untuk kita mengurangkan angka ini dan caranya, apa langkah-langkah kita boleh ambil. Kita akan bincangkan dengan tamu di studio sebentar lagi, tapi sebelum itu kita saksikan apa yang kita akan paparkan di skrin anda pada pagi ini. Dan ini juga antara yang akan kita angkat sebentar saja lagi. 30,000 tan sampah sehari boleh mampat 1,500 kontainer berkapasiti 20 tan setiap satu. Susunan 1,500 kontainer mencapai 9 kali ganda. Dan ini yang angka yang sangat membesarkan sebenarnya. 9 kali ganda ketinggian menara berkembang Petronas. Bayangkan banyak tak banyak sampah yang kita buang hari-hari. Dalam ini satu yang mungkin terlepas pandang bagi anda yang telah pun memulakan usaha kita semula. Terima kasih. Dan mungkin anda boleh juga memberikan tips-tips kepada rakan-rakan lain untuk sama-sama melakukan langkah yang sama. Ketinggian menara berkembang Petronas 451.9 liter. Jadi bayangkan kalau 9 kali macam mana banyaknya sampah yang kita boleh buang. Tapi mungkin ada juga yang akan argue ataupun akan membalas semula. Habis nak buat macam mana, dan itu yang kami gunakan setiap hari. Jadi mungkin itu juga boleh diperincikan. 30,000 tan sampah dalam kontainer mencapai ketinggian 4,050 meter. Apa erti angka-angka ni semua? Angka-angka ni semua kita mungkin tidak dapat tangkap secara menyeluruh. Yang pentingnya, pokoknya sekarang, kalau kita boleh zahirkan angka-angka yang telah pun diberikan untuk jangka panjang sebenarnya. Mungkin sekarang kita tidak lihat impaknya, tapi bila anak-anak kita yang sekarang mungkin tengah tadika, membesar pada usia mereka 20-30, jadi ini kesannya yang akan mereka rasakan.
Untuk berita lebih lanjut terus bersama Terence, juga tetamu di studio Tuan Haji Muhammad Zain Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Alam Rastan Berhad, dan juga Datuk Abdul Rahim Mat Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam, dua badan yang saya kira selalu berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan Terence. Terima kasih Leha, dan mungkin jangkaan kepada jumlah bilangan penduduk di muka bumi ini juga mempunyai sedikit sebanyak impak kepada jumlah bilangan sampah yang dihasilkan. Bayangkan, untuk pertama kali dalam sejarah manusia, 7 bilion umat manusia berada di atas muka bumi ini, dan kebanyakan daripada mereka tinggal di kawasan-kawasan bandaraya. Dan ini menjadi masalahnya, di mana pelupusan sampah bukan sahaja bergantung semata-mata kepada infrastruktur yang disediakan, tapi juga kepada budaya, cara pemikiran kita, dan bagaimana kita sebenarnya menguruskan sampah yang kita hasilkan sendiri. Jadi bersama dengan saya, seperti yang telah Leha perkenalkan, Tuan Haji Muhammad Zain Hassan yang baru sangat bersama dengan kita tempoh hari, dan juga Datuk Abdul Rahim Mat Noor. Terima kasih kerana bersama dengan kami yang bersama Pagi Satu Malaysia. Isu sampah ni bukanlah isu yang baru, Datuk, dan kita sering bincangkan di kaca TV, di ruang media. Kita bincangkan kemudian dilupakan, dan tidak ada mungkin proses untuk mendidik rakyat secara berterusan. Adakah pendidikan dan budaya itu lebih penting daripada infrastruktur yang disediakan? Kerana infrastruktur kita rasanya sudah lengkap untuk menangani isu sampah. Silakan. Sebenarnya ia perlu bergerak secara seiring. Pada pandangan kami, fasilitis ataupun infrastruktur telah pun kita sediakan, dan kita sedang menambah baik lagi banyak pusat-pusat perusahaan, kaedah pemungutan sampah dan sebagainya. Tetapi kalau tidak disokong ataupun dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, itu menjadi masalah yang besar lah. Sebab masyarakat kita terus membuang sampah tanpa mengira kesan-kesannya. Jadi dalam hal ini Perbadanan Sistem Pepejal telah pun merangkakan strategi-strategi utama. Dan dalam trust pertama kita yang disebutkan tadi itu ialah mentransformasikan minda masyarakat kita untuk membolehkan mereka menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sistem pepejal. Itu trust pertama kita sekarang ini. Ya, Tuan Haji, baru tempoh hari tadi kita berbincang, dan bukan saja kita bertumpu kepada pelupusan sampah secara biasa, tapi juga pada hari itu kita juga berbincang tentang apa yang berlaku apabila timbulnya isu bencana seperti banjir. Jumlah pelupusan sampah semakin bertambah, dan pihak alam seruah juga terpaksa bertindak. Jadi ini adalah situasi kecemasan, jarang berlaku, tapi apabila berlaku, ia akan meningkatkan jumlah bilangan sampah dengan begitu ketat sekali. Adakah ia memberi kesan kepada infrastruktur yang akan digunakan untuk melumpuh sampah orang ramai secara biasa? Ya, salah satu daripada isunya, saya suka pergi kepada Malaysia sebagai negara membangun. Ini adalah evolusi yang terpaksa berlaku, di mana kalau di Belanda sekalipun dulu, dalam abad ke-17 mereka mempunyai isu-isu sebegini rupa, dan sekarang ni mereka telah mengurangkan sampah dengan teknologi yang baru. Salah satu daripada isunya ialah kalau berlaku banjir seperti berikut, memang isunya ialah apabila sampah yang asalnya bukan sampah, tapi apabila barang-barang di rumah itu telah kena banjir, mereka keluarkan sebagai sampah pukal. Ini juga membantu kepada isu-isu penambahan sampah. Dan kalau kita tumpukan kepada rumah persendirian, mungkin jumlah sampahnya agak keterlaluan seperti yang telah kita lihat sebentar tadi. Tapi bagaimana pula dengan hotel-hotel, institusi-institusi besar yang juga menghasilkan jumlah sampah yang banyak? Adakah mereka juga mempunyai program untuk membantu mengurangkan sampah? Sebagaimana dalam statistik yang ada, daripada 100% sampah yang dikeluarkan di Malaysia, 45 ke 50% datangnya daripada sampah-sampah organik, iaitu datang pada makanan. Nah, hotel dan juga komersial adalah merupakan salah satu daripada contribution terbesar yang datang daripada mereka. Jadi mereka malangnya apabila sampah ini dihasilkan daripada lebihan-lebihan makanan, ianya terus pergi ke tapak pelupusan. Ini memang satu fenomena yang patut kita ambil kira. Datuk, sebentar tadi kita ada kongsikan Bill Gates merencana supaya pada tahun 2035 tidak akan ada lagi negara miskin, semuanya negara kaya dan negara membangun. Isu lebihan makanan ini hanya berlaku di negara kaya sebenarnya. Kalau negara miskin sudah tentu tidak ada isu lebihan makanan ini. Jadi bagaimana untuk mendidik minda rakyat dengan lebih proaktif supaya menjaga, supaya mereka tidaklah membazir makanan itu?
Jadi masalah utama kita ialah budaya kita tentang contohnya apabila kita menjamu kita punya tetamu ataupun dalam buffet. Begitu juga apabila kita buat kenduri dan sebagainya. Dan malah di rumah sendiri pun setiap individu itu memasak lebih daripada yang diperlukan. Jadi macam saya di rumah, isteri saya sendiri akan bertanya saya, hari ni balik tak balik? Kalau tak balik, dia tak masak yang banyak-banyak, dia masak sikit. Jadi kawalan sampah organik daripada rumah adalah satu strategi yang sangat-sangat penting dilaksanakan, kerana di situlah bermulanya sampah-sampah ini. Kalau di rumah kita boleh kurangkan, contohnya apabila kita berbelanja di pasar dan sebagainya, jangan kita belanja berlebihan, atau apabila kita berlebihan kita simpan dalam peti ais dan dah lama-lama busuk dan sebagainya, dia akan terbuang juga. Jadi ini juga boleh menjimatkan pelbagai kos isi rumah kita kalau kita berjimat dan juga kita tidak membazir. Yang penting elakkan pembaziran. Datuk, saya jujur, tahap keyakinan Datuk terhadap program-program yang bakal direncana untuk membantu mendidik rakyat, tahap keyakinan Datuk terhadap kejayaan program-program ini. Saya agak optimis sekiranya kita melaksanakan strategi-strategi yang berkesan dengan bantuan daripada pihak media macam hari ini, macam RTN telah membantu kita untuk mewawarkan, maklumkan kepada masyarakat untuk mendidik dan sebagainya. Apabila kita laksanakan dengan strategi yang berkesan dengan bantuan daripada media dan tindakan dengan secara berterusan di peringkat yang semua peringkat, contohnya daripada sekolah, isi rumah, parents, itu juga di pejabat, di hotel dan sebagainya, dan kita akan melaksanakan program ini dengan lebih besar-besaran, dengan meluas, termasuk dengan social media dan sebagainya. Saya percaya apabila kita telah tunjukkan bahawa kita boleh berubah, kita boleh berubah. Tuan Haji, apa yang Tuan Haji perlukan daripada orang ramai? Adakah setakat pakai 3 tong yang bertanda biru, coklat, jingga dengan betul, ataupun lebih daripada itu yang diperlukan? Dalam penguasaan yang ada, kerajaan boleh menyediakan segala-galanya. Tong sampah boleh diberi secara percuma, fasiliti boleh diberi secara percuma. Tapi yang penting sekali ialah kita kena memahami konsep 3R. Yang pertama ialah reduce. Jangan cakap tentang recycling lagi, cakap tentang reduce. Beli apabila perlu, makan apabila perlu kita nak makan. Jangan kita berlebih-lebih. Yang keduanya ialah reuse. Mana benda-benda yang memang telah lama, kursi dan sebagainya, yang mana boleh dihantar kepada pusat-pusat yang memerlukan, kita gunakan, kita buat cara itu. Then itu dua yang penting itu, kita minta masyarakat lihat perkara ini daripada kita membazir dan sebagainya. Sebab itulah kita di Alam Flora, kita memang melihat perkara ini penting untuk kita berdekat dengan masyarakat. Kita telah pergi ke sekolah-sekolah, 24 buah sekolah di Putrajaya sahaja. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita telah bersama-sama lebih kurang 50 buah sekolah untuk melaksanakan program ini. Apabila kita pergi ke sekolah, kita beri ceramah, tapi malangnya yang saya nak, ini fenomena berlaku di depan saya sendiri. Apabila kita anak, sebagai contohnya keluar pada kereta, lihat sampah, anak tu nak kutip sampah. Walhal di sekolah dah belajar jaga alam sekitar. Ibu kata jangan kutip, kotor. Ini benda-benda yang kadang-kadang anak ni akan jadi satu perception yang di sekolah ajar lain, di rumah lain. So dia eventually budaya itu memang tidak diterapkan. Walaupun kita memang mengharapkan anak-anak ini. Yang keduanya, industri kita sendiri. Apabila mak bapak melihat lori sampah jalan depan mereka, dia bagi tahu, kalau kau tak belajar betul-betul, kau jadi macam orang itu. Itu industri, sisa pekerjaan tidak dihormati. Ini isu kita yang kita hadapi. Sampah kerja orang lain, sampah TVP, sampah Alam Flora, sampah Datuk A.B. Rahim. Jadi ini masalah yang kita kena ubah mindset ini dulu. Baik, setakat ini saya rasa perbincangan kita bertumpu kepada cara pemikiran orang ramai, budaya. Kita beralih pula kepada infrastruktur. Semakin banyak projek-projek perumahan dapat kita lihat di kawasan bandar terutama sekali. Adakah mencukupi infrastruktur kita untuk menampung bilangan sampah ataupun jumlah sampah yang bakal dihasilkan oleh penduduk yang akan mendiami bangunan-bangunan ini? Tuan Haji. Sebagai negara membangun yang saya sebutkan tadi, kita masih lagi mengharapkan tapak pelupusan, sanitary landfill. Daripada 200 lebih tapak yang kita ada, sanitary kita hanya 8 sahaja. Tapi di Jerman pada tahun 1972, mereka telah do away dengan sanitary. Mereka telah stop sanitary landfill. Mereka telah pergi kepada satu sistem iaitu incinerator, pembakaran, yang mana that is the best at that particular time. Walau macam mana pun
pembangunan yang timbul. Sebagai contohnya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kita mengangkat 2,500 tan sehari, melebihi kapasiti. Sekarang kita ada stesen pemindahan di Kuala Lumpur yang berkapasiti 1,700 tan. Tapi sampah di Kuala Lumpur telah menjadi 2,500 ke 3,000 tan. Maknanya yang saya sebutkan tadi, rakyat Malaysia telah mengeluarkan generate sampah yang begitu banyak. Memang fasiliti tidak mencukupi, that's why kerajaan telah pergi kepada konsep pembakaran pada masa akan datang untuk menampung sampah-sampah yang berlebihan. Pengaruh dan juga peranan pihak perbandaran dalam merancang pembangunan bandar itu sendiri dari segi pelupusan sampah. Kita dalam penyediaan perancangan pembangunan oleh pihak PBT, kita memberikan input bagaimanakah sepatutnya ia dapat disalurkan dengan baik. Contohnya reka bentuk bangunan dan sebagainya, atau juga perkara-perkara yang melibatkan saluran-saluran yang tertentu. Contohnya macam di flat, bagaimana kita meletakkan tempat untuk menyalurkan sampah misalnya. Itu mesti ada. Maknanya spek ataupun perkara-perkara yang patut ada dalam penyediaan bangunan dan juga kawasan persekitaran, kita mesti peruntukkan itu. Dan juga kita dalam hal ini bagi mereka yang ingin melibatkan diri mereka dalam contohnya pengurusan sisa pejal ataupun pengurusan awam sebagainya, kita yang memberikan lesen sebagainya. Setakat ini kami percaya perkara itu boleh dipatuhi, tetapi tindakan-tindakan yang lebih tegas mungkin boleh diambil akan datang, seperti penguasaan yang lebih tegas. Contohnya seperti sampah haram, sampah binaan dan sebagainya. Kita telah pun membuat tindakan yang tegas, dan setakat ini kita telah kurangkan 70% daripada pusat-pusat sampah atau lokasi sampah yang haram itu di setengah tempat. Macam di Kuala Lumpur, sebab banyak, kita dapat kurangkan lebih kurang 50% saja. Dan kita harap pada tahun ini, tahun 2012, kita akan kurangkan sekuat-kuatnya, kerana kita akan mengambil tindakan-tindakan deterrent yang lebih kuat lagi di masa mendatang. Setakat ini mungkin perbincangan kita tertumpu di kawasan bandar di Kuala Lumpur. Bagaimana pula dengan kawasan-kawasan bandar-bandar baru yang masih lagi sedang berkembang, seperti Kota Kinabalu, seperti Kuching di Sarawak, dan juga tidak lupa kepada Johor, kawasan bangunan yang baru dan banyak yang sedang direncana di kawasan infrastruktur utama sekali. Jadi bagaimana, apakah proses untuk membantu mereka mengenal pasti isu sampah ini dan menanganinya sebelum ia terlalu serius? Jadi sebelum saya menjelaskan perkara ini, saya harus juga menjelaskan tentang ruang lingkup penguasaan yang dilaksanakan oleh Perbandaran Sisa Pejal. Kita melaksanakan Akta 672, di mana negeri-negeri yang menerima pakai saja yang kita akan kuasakan. Setakat ini negeri-negeri yang belum menerima pakai adalah Terengganu, Kelantan, Perak dan juga Pulau Pinang. Bagi negeri di Sabah dan Sarawak, sebab akta dan juga kemenangan itu berbeza, jadi kita tidak masukkan ruang untuk itu. Tapi terpulanglah pada kerajaan negeri. Besok kalau mereka ingin dia mengubah akta ataupun perkembangan mereka di sana, barulah mereka boleh menerima Akta 672. Ini kita kena faham. Jadi Sabah Sarawak memang agak jauh sikit dari segi pendekatannya. Negeri-negeri lain kita sedang berunding untuk melaksanakan. Maknanya mereka perlukan ratifikasi di dekat Dewan Undangan Negara. Betul. Dalam hal ini macam saya sebut tadi, tindakan-tindakan yang seterusnya kita akan laksanakan bagi memastikan perkara ini terlaksana dengan baik ialah kita mengadakan kerjasama yang erat kerajaan negeri, PBT dan juga PSPA dengan konsesi. Jadi kita sentiasa mengadakan perbincangan mesyuarat berkala untuk menyelaraskan segala tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membolehkan perkara ini terlaksana dengan baik. Pada pihak Alam Flora, apakah teknologi baru yang mungkin akan diperkenalkan untuk membantu melupuskan sampah dengan kadar yang lebih segera dan membantu untuk menangani jumlah sampah yang semakin meningkat, 3,000 tan seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji sebentar tadi? Ya, Alam Flora sebenarnya ruang lingkup tugas kami ialah kutipan daripada punca dan juga menghantar transport kepada tapak-tapak yang dibenarkan oleh pihak kerajaan, di mana yang ditanya tadi itu more on to treatment, iaitu masih lagi di bawah PPS-PPA dan GPSPN, bukan di bawah konsesi. Walau bagaimanapun saya lebih suka menceritakan tentang sorting at source. Itu sebenarnya perkara yang perlu dilakukan. Tidak ada reason yang lain lagi dah. That is the best way untuk reduce sampah-sampah ini. Walau bagaimanapun kita di Alam Flora telah menjalankan beberapa projek di Putrajaya. Contohnya bukan hanya recycling house to house,
kita juga membuat program composting. Kita ada composting daripada sisa yang kita ambil daripada pusat-pusat penjaja yang kita gunakan proper machine untuk kita tukar kepada baja. Dan ini kita serahkan kembali kepada Putrajaya untuk penggunaan landscape mereka. Ini adalah projek-projek yang penting untuk membantu masyarakat untuk kita laksanakan. Saya katakan tadi bahawa ini adalah evolusi yang berlaku di mana-mana negara membangun. Di Belanda tadi, abad ke-17 mereka buang sampah bersepah-sepah lagi teruk pada kita. Dan mereka pada abad ke-19 baru kutip rumah ke rumah macam Alam Flora buat sekarang. Abad ke-20 baru mereka menggunakan incinerator. Tapi kalau boleh kita nak shortcut lah Datuk. Kita nak lalui benda itu, kita dah belajar, tapi the best teknologi praktis yang paling baik masih lagi saya rasa pihak JPSPN mencari dan juga PPS-PPA ya. Kalau boleh saya tambah sedikit, perkara yang kita nak rancangkan ini memang memerlukan sokongan daripada masyarakat dan rakyat. Kalau mereka tak faham, contohnya incinerator dan sebagainya, mereka menghalang sebab mereka tak faham teknologi itu sebenarnya teknologi yang sudah dicuba di negara-negara maju dah. Macam contoh di Jepun, incinerator tu di sebelah sekolah pun dia buat. Macam kita di sini, mereka menghalang, tak mau tempat mereka dijadikan tempat incinerator. Jadi pemahaman tentang perkara-perkara teknologi ini harus diberikan kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum kita boleh melaksanakan strategi yang telah disebutkan tadi. Terima kasih Datuk kerana bersama kami dan terima kasih Tuan Haji sekali lagi. Harapan kami semoga kita terus berbincang tentang soal ini dan memberikan pendedahan kepada rakyat. Ramai juga yang bertanya, kalau saya ingin mengitar semula, di mana lokasi pusat itar semula? Mudah saja, ada lebih kurang 15 aplikasi yang boleh anda guna pakai melalui telefon bimbit anda untuk mencari pusat-pusat itar semula di seluruh negara. Jadi pastikan anda mencuba teknologi baru ini. Terima kasih